Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen esensi. Kemiskinan tega di Kedah akan dipastikan dapat ditangani dengan baik dan dinoktahkan dengan kerjasama kerajaan negeri. Perdana Menteri berkata usaha itu dibuktikan menerusi peruntukan sebanyak 1.1 bilion ringgit kepada negeri jelapang padi itu. Ia tidak termasuk bantuan sekolah daif dan bantuan kredit daif serta projek bekalan air yang perlu dibantu. Pengeluaran papan iklan berkait Perdana Menteri dan Malaysia Madani perlu dihentikan serta-merta. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tidak memberi kelulusan dan persetujuan untuk perkara tersebut. Peruntukan kerajaan persekutuan itu disaran digunakan untuk kepentingan rakyat. Bagaimanapun papan iklan yang telah siap dipasang boleh dikekalkan. Rumah terbuka Malaysia Madani di Alor mendapat sambutan di luar jangkaan. Lebih 50,000 pengunjung terutama mereka yang tinggal di negeri utara hadir sekaligus melepasi sasaran awal 25,000 pengunjung. Pelbagai jualan Aidilfitri disediakan termasuk menu warisan tempatan dengan menampilkan 15 stesen makanan. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani diharap dapat mengeratkan lagi hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Menteri KKD, Fahmi Fadzil berkata suasana yang dilihat pada rumah terbuka itu sangat positif dan meriah. Beliau turut menegaskan penganjuran rumah terbuka di 6 negeri itu tidak ada kaitan dengan politik, sebaliknya bertujuan mendekati rakyat. Inflasi terkawal dan menurun kepada 3.4% bulan lalu antara prestasi positif sepanjang tempoh 6 bulan kerajaan perpaduan menerajui kepimpinan di Putrajaya. Selain itu, pengurangan kerana birokrasi dalam perniagaan turut menjadi tumpuan. Justru Menteri KKD Fahmi Fadzil percaya rakyat akan memberi peluang kepada kerajaan perpaduan dalam pilihan raya negeri akan datang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bin Ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan rasa sukacita dan syukur susulan 30 rakyat Malaysia dari Khartoum selamat tiba di tanah air semalam. Al-Sultan Abdullah menzahirkan penghargaan kepada kerajaan Malaysia atas usaha membawa pulang rakyat negara ini dengan segera. Penghargaan turut diberikan kepada kerajaan Arab Saudi dan UAE atas bantuan yang dihulurkan. Di Johor, seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun maut dipercayai didera ibu kandung dan bapa tiri. Dilaporkan terdapat kecederaan di kepala mangsa, belakang kedua-dua telinga, perut dan kedua-dua kakinya. Susulan itu, sepasang suami isteri yang merupakan ibu kandung dan bapa tiri mangsa ditahan di Jalan Aman Skudai. Seorang lelaki yang dilihat mencuri beg silang seorang jemaah yang sedang bersolat di Masjid Muhammadi, Kota Baru diburu polis. Aksi berkenaan dirakam menerusi CCTV ditular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kota Baru berkata pihaknya menerima laporan daripada mangsa yang berusia 25 tahun pada hari yang sama. Suspek ketika itu dianggarkan berumur sekitar 30-an. PDRM menyerahkan 2 warga negara Taiwan yang disyaki terlibat dengan kes tembakan negara itu kepada wakil polis Taiwan di KLIA semalam. Kedua-dua suspek ditahan selepas tiba melalui penerbangan dari Taiwan pada 20 April. Mereka dipercayai ahli kongsi gelap serta anggota sindiket scammer di Taiwan. Sebanyak 11 kubur di Tanah Perkuburan Islam Mukim Tebrau di Taman Istimewa Pandan, Johor hilang batu nisan. Ia dipercayai dicuri oleh individu tidak bertanggungjawab untuk dijual semula. Menerusi tinjauan bernama, kebanyakan batu nisan yang dicuri adalah jenis batu sungai yang harganya mencecah lebih RM450 bagi satu set. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan berkata setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan polis berhubung kejadian itu. 22 premis perniagaan di sekitar Labuan diperiksa Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam tempoh 7 hari sempena Aidilfitri. Ia bertujuan memastikan bangunan premis yang dikunjungi orang ramai berada pada tahap selamat. Beberapa premis diberi teguran secara lisan dan notis amaran kerana tidak mematuhi piawaian keselamatan ditetapkan. Perkhidmatan Johor mengesahkan tapak kaki haiwan liar di kebun kelapa sawit Felda Ulu Tebrau dipercayai tapak kaki harimau. Pemeriksaan dan pemantauan dijalankan selepas laporan diterima berhubung penemuan bangkai binatang ternakan di kawasan itu. Pemasangan perangkap kamera bagi mengesan kehadiran haiwan liar berkenaan akan dibuat dalam masa terdekat.
Pengendali Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 Anih Berhad menyasarkan lebih 50,000 pengguna Lebuh Raya menuju ke ibu negara dan ke Pantai Timur hari ini. Aliran trafik dari arah Pantai Timur menuju ke Tol Plaza Gombak sekitar pukul 1 hingga 3 petang tadi juga sesak. Baik, rumah terbuka jelajah kita Selangor Aidilfitri berlangsung di daerah Hulu Selangor iaitu di Padang Taman Awam Hulu Bernam. Untuk perkembangannya, kita terus saja bersama dengan Samsia Samsid. Sam, silakan. Baik, daerah Hulu Selangor merupakan lokasi kedua program Rumah Terbuka Aidilfitri peringkat negeri Selangor. Difahamkan Yang Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari juga dijadual akan menyampaikan ucapan dan beramah mesra dengan pengunjung. Menerusi program Jelajah Kita Selangor Aidilfitri ini, pelbagai aneka juada raya disediakan sepanjang 3 jam acara ini berlangsung. Selain itu, persembahan artis jemputan JJ dan Iman Troy turut diadakan. Malah penduduk di sekitar Hulu Selangor ini juga berpeluang mendaftar program Itizam Selangor Penyayang pada program malam ini. Dan untuk makluman anda, program Jelajah Kita Selangor Aidilfitri ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut pada setiap minggu sepanjang Syawal ini dengan membuka tirainya di daerah Sepang semalam, manakala esok di daerah Kelang akan menjadi lokasi ketiga dan istimewanya esok Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah akan mencemar duri berangkat ke program berkenaan. Dan kepada anda yang berada di sekitar Hulu Selangor, anda dialu-alukan untuk datang memeriahkan program Jelajah Kita Selangor Aidilfitri ini yang akan bermula pada pukul 8 malam nanti. Dan setakat ini saja perkongsian daripada saya. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Sam, terima kasih. Beberapa elemen berteras pertanian dan digital bakal diketengahkan sepanjang berlangsungnya Pesta Keamatan 2023 Mei ini. Bertemakan keamatan membudayakan perpaduan, ia mengambil pendekatan mengantarabangsakan akan perayaan itu menerusi siaran di seluruh dunia menggunakan pelbagai platform media sosial. 125 menara telekomunikasi luar bandar mula beroperasi di Sarawak menjelang perayaan Gawai Dayak 1 Jun ini. Ia menerusi inisiatif telekomunikasi luar bandar Lembaga Multimedia Sarawak SMART. Setakat ini 70 menara SMART sudah dilengkapi peralatan telekomunikasi dan mula beroperasi sejak sambutan Aidilfitri minggu lepas. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat di 13 negeri sehingga pukul 9 malam ini. Beberapa kawasan terlibat termasuk di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan serta Johor. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Keadaan jerebu di Negeri Sembilan masih terkawal dengan bacaan IPU sederhana iaitu antara 51 hingga 99. Jabatan Alam Sekitar Negeri bagaimanapun tetap meningkatkan pemantauan terhadap kualiti udara semasa. Orang ramai juga diingatkan tidak melakukan pembakaran terbuka yang menjadi faktor utama berlakunya jerebu. Pencemaran di Sungai Batu berpunca daripada sebuah janakuasa di tapak pembinaan di Jalan Uyuyam Baru. Lembaga Urus Air Selangor luas memaklumkan terdapat kesan tubahan minyak di kawasan tersebut, namun ia tidak menjejaskan operasi loji rawatan air. Arahan Perintah Perlindungan Air telah dikeluarkan kepada pemilik tapak pembinaan berkenaan untuk kerja-kerja pemulihan segera. Melaka menggalakkan orang ramai memakai pelitup muka di tempat awam termasuk di sekolah. Langkah berkenaan sebagai salah satu usaha untuk mengekang penularan COVID-19 walaupun kes harian dilaporkan semakin berkurangan. KKM sebelum ini menyusyurkan pemakaian pelitup muka dilaksanakan semula di semua sekolah berikutan kebimbangan peningkatan kembali kes COVID-19 selain penularan varian baharu. Konflik di Sudan terbaharu, pasukan separa tentera RSF didakwa telah menembak pesawat penyelamat dari Turkiye. Tiada kecederaan dilaporkan. RSF bagaimanapun menafikan insiden itu dan menuduh tentera Sudan menyebarkan fitnah. Setakat ini, lebih 400 orang dilaporkan terbunuh dan lebih 3,500 cedera akibat sejak konflik tercetus 15 April lalu.
Sementara itu, Turki telah memindahkan 1,834 orang termasuk 249 rakyat dari 19 negara berbeza. Komander RSF Sudan juga telah dihubungi bagi membincangkan pemindahan warga Turki. Pada Khamis, Turki mengerahkan 5 pesawat pengangkut tentera termasuk 2 pesawat A400M untuk memindahkan baki warganya dari Sudan. Susulan konflik Sudan, Korea Selatan melarang rakyatnya melancong ke negara itu. Kementerian Luar Korea Selatan telah mengeluarkan amaran perjalanan tahap 4 berkuat kuasa malam semalam. Individu yang melanggar larangan perjalanan itu akan dikenakan hukuman jenayah. Myanmar digesa segera menghentikan keganasan. Gesaan itu disuarakan bekas Setiausaha Agung PBB Ban Ki-moon. Beliau sebelum ini telah bertemu Ketua Junta Min Aung Hlaing dan pegawai kanan tentera bagi membincangkan isu tersebut. Kerajaan Perpaduan Nasional NUG juga dikatakan sedang berusaha membatalkan rampasan kuasa. Washington masih berminat untuk mengekalkan operasi kedutaannya di Moskow walaupun hubungan Rusia dan Amerika Syarikat kini tidak begitu baik. Pertemuan pakar kedua-dua negara diadakan bagi membincangkan pelbagai isu dan kebimbangan dalam hubungan dua hala. Kerjasama Rusia dan Amerika berdasarkan prinsip timbal balik yang mempengaruhi tindakan kedua-dua hala. Jumlah kematian akibat tanah runtuh di wilayah Chimborazo di Ecuador pada 26 Mac lalu meningkat kepada 50 orang, manakala lebih 30 orang masih hilang. Kira-kira 500 penduduk tempatan terjejas akibat tanah runtuh itu dengan hampir 60 rumah musnah dan lebih 160 lagi rosak. Pihak berkuasa Colombia merampas keseluruhan 10.2 tan kokain bernilai 340 juta dolar Amerika. Rampasan dibuat menerusi pelbagai operasi di Laut Caribbean dan sepanjang sepadan Venezuela. Selain rampasan hasil kerjasama dengan Amerika Syarikat dan Panama yang turut menahan 9 individu. Sultan Al-Nayadi dari UAE menjadi angkasawan Arab pertama melakukan spacewalk atau berjalan di angkasa. Al-Nayadi digelar Sultan of Space memulakan misi angkasa lepas selama 6 bulan. Dia berlepas ke ISS pada awal Mac. Al-Nayadi bersama seorang lagi angkasawan ditugaskan mengubah kumpulan frekuensi radio dan menyediakan pemasangan panel solar station. Brunei mengumumkan arahan pelaporan mandatori gas rumah hijau GHG. Semua kemudahan terlibat termasuk jabatan kerajaan dan swasta dikendaki melaporkan GHG pada setiap suku tahun dan setiap tahun. Laksanaan itu bagi menangani cabaran iklim untuk mencapai ketelusan dan accountability selaras dengan sasaran inventori karbon dalam Dasar Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Insentif pengeluaran getah IPG untuk pekebun kecil diaktifkan bagi Semenanjung, Sabah dan Sarawak bermula 1 hingga 31 Mei berdasarkan pengeluaran pada April. Harga purata peringkat ladang bagi kap lam atau getah skrap pada April adalah RM2.35 sekilogram bagi Semenanjung, manakala RM1.95 bagi Sabah dan Sarawak. IPG getah kap lam dan latex teraktif bagi Semenanjung adalah pada kadar 35 sen sekilogram bagi 50% kandungan getah kering GK dan 70 sen sekilogram 100% KGK. Di Sabah dan Sarawak 75 sen sekilogram 50% KGK dan RM1.50 100% KGK. Sarawak dijangka terus merekodkan peningkatan pendapatan pada tahun ini. Ia berikutan kejayaan mencatatkan pertambahan pendapatan dalam tempoh 4 tahun termasuk RM12 bilion pada 2022. Pendapatan yang direkodkan pada tahun lepas juga adalah yang tertinggi pernah dicatatkan negeri itu. Ia meningkat daripada RM10 bilion kepada RM11 bilion. Bahagian Mukah akan terus dibangunkan menerusi pelbagai pendekatan bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi di bahagian itu. Premier Sarawak berkata antara yang akan memacu pertumbuhan pembangunan di bahagian tersebut adalah di sektor minyak dan gas. Ia dengan penemuan lokasi baru bagi penerokaan minyak dan gas di perairan Balingiang oleh Petronas. Selain itu, 60 projek bernilai RM1 bilion turut dikenal pasti untuk dibangunkan dalam bahagian Mukah.
Instrumen pendapatan tetap atau sukuk menjadi tumpuan utama tabung haji TH yang akan mengekalkan strategi alokasi asetnya tahun ini. Strategi pelaburan pengurus dana persaraan itu berasaskan kehendak penyata kewangan dan keperluan untuk menampung kegiatan TH. Ketika ini 60% dari alokasi aset TH diperuntukkan bagi pendapatan tetap atau sukuk. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Syahril Sarapuddin dan Hazel Desmond untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syahril Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.